Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'd. Yang saya mulakan Tuan Pengurusi Surau Al-Hidayah, Bandar Sarjana Putra Jenjarum, seterusnya ahli jawatan kuasanya, Tuan Imam, Tuan Bilal, tok-tok guru, tuan-tuan guru, para alim ulama, ketua-ketua masyarakat, barisan pemimpin-pemimpin, ahli-ahli ternama yang saya tak mampu sebut satu persatu, YB-YB, Tan Sri, Datuk-datuk, datin-datin, dif-dif kehormat, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang hadir pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dah makan ke belum? Belum? Patut tengok macam lapar je tengok. Yang lapar tu insya-Allah makan kat syurga. Amin insya-Allah. Tamu-tamu dan selamanya marilah kita mengaturkan banyak-banyak rasa syukur pada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita. Hari ini saja berapa ramai yang telah meninggal dunia? Ramai. Ya tuan-tuan. Jadi ada yang tidur bangun-bangun di alam barzah. Kalau kita nak ambil pen, kita ambil kertas, senaraikan nama member-member kawan-kawan kita yang telah meninggal dunia, nescaya tak akan mampu tersenarai. Kalau lagi-lagi tuan-tuan yang umur 40, 50, 60, lagi ramai kawan-kawan kita yang telah menghadap Allah. Tak tersenarai itu ramai. Nak beritahu apa dia? Satu masa dalam senarai itu adalah nama kita. Ya, kita akan menghadap Allah Subhanahu Taala. Nak tanya kawan-kawan kita yang telah pergi semalam, bulan lepas, tahun lepas dan lepas-lepas, apa yang mereka sedang buat sekarang? Ya, yang pasti mereka tak ada ruang dan peluang untuk duduk dalam majlis ilmu. Tak ada ruang dan peluang untuk baca Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran sebut ada 3 perkara yang diorang nak buat sangat. Yang mana orang telah meninggal dunia nak buat sangat. Ya, apa dia? Fa'as-saddaqa. Nak bersedekah. Ya, fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Dan nak jadi apa dia? Orang yang saleh. Dan apa lagi? Ya, dia nak juga bertaubat pada Allah. Jadi tuan-tuan, ulama sebut berfikirlah bagaimana orang meninggal dunia berfikir. Orang mati fikir kalau boleh nak pergi kuliah, kalau boleh nak bersedekah. Ya, sedangkan mereka tak ada ruang. Kita yang ada ruang ini, orang yang dia berfikir macam mana orang meninggal fikir, betapa pentingnya untuk kita berbuat kebaikan, maka dalam kesedaran itu kita akan buat sehabis baik insya-Allah. Hadirin sekalian. Insya-Allah pada pertemuan kali ini kita sambung kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi yang lupa. Ya, tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan namanya pelupa. Nama manusia ni maksudnya pelupa. Bahasa Jawanya kelalen. Ya. Jadi lupa ni tuan-tuan, benda yang fitrah. Jadi Allah Ta'ala jadikan Al-Quran As-Sunnah sebagai petunjuk pada kita, sebagai bekalan. Ya. Dan juga para alim ulama juga mensyarahkan beberapa kalimah Al-Quran dan Sunnah itu dan dikumpulkan di dalam kitab Tanbihul Ghafil ini sebagai peringatan buat kita semua. Ya, kerana orang yang ingat pada kematian ni tuan-tuan, kalau dia punya iman dia menipis, dia cuba tebalkan. Kalau dia malas, jadi rajin. Kalau dia seronok, lupa, bukan tentang cari duit sampai lupa tentang akhirat, dia akan mula beringat. Ya, itu pentingnya ingat kepada kematian. Jadi kita sekarang ni masuk kepada bab kedahsyatan dan kengerian pada hari kiamat. Sebelum kita teruskan, sukalah saya mulakan dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang biasa kita bawa adalah selawat at-tafrijiyah, muslimin musliman. Hadirin hadirat yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi
Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah mempermudahkan urusan kita. Amin insya-Allah. Insya-Allah kita sambung pada surat yang ke-44. Pada perenggan yang kedua akhir, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar, "Wa nufiqa fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah, thumma nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun." Yang bermaksud, dan ketika ditiup sangkakala, maka matilah semua yang di langit dan bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah, kemudian ditiup lagi, tiba-tiba mereka bangun dan melihat. Ini sekalian ni dalil yang menyatakan berkaitan tentang, ya, tiupan sangkakala. Ada berapa? Ada yang kata 2, 3. Ya, yang 2 maknanya cuma mematikan dan menghidupkan. Kalau yang kata 3, bunyian pertama apa dia? Ya, menakutkan. Itu dia. Yang kedua baru mematikan. Kemudian yang ketiga menghidupkan semula. Ya, jadi tuan-tuan, kita akan dimatikan oleh Allah, ya, sama ada mati sebelum kiamat ataupun kalau berlaku kiamat kita akan dimatikan. Ya, kalau kita pernah mendengar, ya, saya pernah baca kitab berkenaan tentang hari kiamat ini, ya, yang mana tidak akan berlaku kiamat, ya, selagi mana ada orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Bermakna tuan-tuan, ada ulama mentafsirkan bahawa, ya, sebelum berlakunya kiamat ini, ya, ada dua, ada angin. Yang mana apa dia? Angin ini dia mematikan, ya, orang-orang beriman. Maknanya orang-orang beriman ni dia tidak akan, ya, menghadapi dahsyatnya kehancuran. Itu dia. Yang hanya tinggal apa dia? Orang-orang yang tidak beriman lah. Jadi ketika orang tidak beriman, orang kafir ini agak-agak dia ada sebut kalimah la ilallah, tidak. Maka ketika itu barulah berlaku kiamat. Jadi hadis sekalian, ya, selagi mana ada di antara kita yang menyebut kalimah la ilaha illallah atas muka bumi ini, selagi itu tidak akan berlaku kiamat. Dan proses kiamat ini bukan sehari dua, tuan-tuan. Kalau kita baca dalam kitab-kitab menceritakan tentang perjalanan hari kiamat ini, dia akan ada turun Nabi Isa, dan Nabi Isa pun duduk beberapa tahun. Ya, kemudian dia ada tempoh, ada hujan beberapa tahun. Dia ada episod demi episod. Dan tempoh Dajjal dekat sini, ya, ada yang 40 hari bagaikan, ya, berapa tahun, ya. Jadi dia bukanlah ni tanda-tanda, tapi dia akan berlaku tu ada satu masa yang lama lagi sebenarnya. Ya, kalau tuan-tuan mungkin kita tak sempat, ya, kalau kita tengok, ya, kerana Nabi Isa belum turun lagi, dan tempoh Nabi Isa turun pun dia bukan turun kiamat. Ya, dia ada peperangan, ya, kemudian ada tempoh apa dia? Ada tempoh bertenang, ya. Maknanya tuan-tuan hadirin sekalian, ya, walau bagaimanapun kita perlu bersedia, ya, kerana ini adalah waktu yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga dengan kematian. Kematian ini adalah surprise. Kenapa hikmah surprise? Ya, kalaulah di antara kita lahir-lahir sahaja dah dekat tangan kita tulis kita meninggal tahun 2030. Anak-anak muda kita let lu ya, enjoy dulu, enjoy. Betul tak?
Ya, lambat lagi, let lu dia. Jadi sebab itu dia surprise. Dia yang kita tak tahu supaya kita sentiasa bersedia. Itu dia punya hikmah. Kenapa kematian itu dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Supaya kita sendiri bila kita bekerja, kita dapat bekerja dengan baik. Ya, kalau kenapa tak nak pergi kerja? Minggu depan ayah dah meninggal lah, tak payah lagi kerja. Sebab itu perjalanan kerja ni sentiasa baik je. Kerana kita tak tahu tuan-tuan bila kita meninggal dunia. Jangan kita ingat bahawa Allah akan matikan kita sehingga urusan kita selesai. Tak. Kita tengah post barang ni. Jangan ingat barang kita tu akan sampai dulu. Kalau dah ajal kata kita meninggal dulu, barang tu takkan sampai kita dah meninggal. Jangan ingat kita ada urusan banyak ni, kita draft, ya, kita buat program ni. Ya. Jadi kita rasa kita panjang lagi. Sebab apa dia? Kita ada banyak kerja yang kita nak buat ni. Allah akan matikan kita bila saja. Ya, mungkin tengah pergi surau, mungkin tengah balik kerja, mungkin tengah apa dia? Mungkin tengah makan, mungkin tengah apa dia? Mungkin tengah meeting, mungkin tengah apa dia? Mungkin tengah buat projek. Ya, Allah tak tunggu projek kita selesai. Ya, tapi kalau lah dah bagi tahu siap-siap dah kita mati sekian-sekian, semua projek tak boleh jalan. Katalah kita sebagai CEO, ya, kita nak draft je, alamak dah dekat dah mati. Tak apalah, saya pencen lah. Jadi tuan-tuan, antara sebab dirahsiakan supaya apa dia? Supaya semua orang dapat bekerja dengan selesa, dengan tenang. Ya. Tapi kita kena apa dia? Bersedia. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, hidup ini seperti peperiksaan. Ya, hidup ini seperti peperiksaan. Kita ni tuan-tuan, dalam kehidupan kita dekat dunia ni, bila sebut tentang peperiksaan, ada masa tak? Ada masa. Katalah peperiksaan sejam. Ada soalan tak? Ada soalan. Ada perlu kena jawab? Ada. Ada pilihan? Ada. A, B, C, D. Ada yang tak ada pilihan? Ada juga yang tak ada pilihan. Ya. Jadi hidup adalah tentang kita buat pilihan. Ni tuan-tuan datang pergi surau masjid, syabas tahniah. Maknanya itu pilihan yang betul. Itu dia. Hidup tentang buat pilihan. Nak makan makanan haram ke nak makan makanan halal? Contoh, anak-anak muda kita pergi mall-mall. Macam-macam makanan viral sekarang ni. Ya, hidup tentang pilihan. Ya, jadi hidup ni tuan-tuan, orang yang berjaya adalah orang yang berjaya, ya, apa dia? Membuat pilihan yang betul dan tepat. Dan apabila masa examination kita ni tamat, pasti akan dihitung pada hari penghisapan Allah. Masa buku catatan amal kita ni tuan-tuan ditunjukkan oleh Allah, masa itulah baru kita tahu sama ada kita gagal ataupun tidak. Macam mana petunjuknya? Kalau buku catatan amal itu di tangan kanan, maka tahulah kita bahawa kita ditempatkan di syurga. Kalaulah buku catatan amal itu diserahkan pada tangan kiri, na'udzubillah, tahulah kita bahawa kita dicop sebagai ahli neraka Allah, na'udzubillah min zalim. Muslimin, muslimat hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Pada sesi yang lepas, ya, saya bagi surprise juga. Yang mana apa dia? Saya nak sebut bahawa ketika mana sangka kala yang kedua, saat mana dimatikan semua, Allah Ta'ala sebut apa dia? Ya, ada beberapa mereka yang dikecualikan itu, ya, ialah roh orang yang mati syahid. Jibril, Mikail, Israfil dan Hamalatul Arsh. Saya ada sebut ada beberapa makhluk yang tidak dimatikan. Dalam semua tengah mati tu, ada rupanya yang ditinggalkan. Siapa dia? Iaitu roh orang-orang yang mati syahid. Kemudian yang kedua, Jibril, kemudian Mikail, kemudian Israel dan Hamalatul Arsh yang menjaga Arsh dan Malakul Maut, ya. Sehinggalah ketika ditanya oleh Allah, siapakah yang masih tinggal dari makhlukku, padahal Allah lebih mengetahui. Ya, jawab Malakul Maut, ya Tuhan, ya, Engkau yang Maha hidup yang tidak mati, tinggal malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Hamalatul Arsh dan aku. Maka Allah menyuruh Malakul Maut mencabut roh mereka. Ya, maka ketika itu tinggal nama yang saya sebutkan tadi, tinggal malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Hamalatul Arsh. Ya, kemudian Allah Ta'ala arahkan, wahai malaikat maut, kamu pergi cabut nyawa-nyawa yang kamu sebutkan tadi. Ya. Riwayat Muhammad bin Ka'ab dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kemudian Allah berfirman, harus mati Jibril, Mikail, Israfil juga Hamalatul Arsh. Kemudian Tuhan bertanya, hai malaikat maut, siapakah yang masih tinggal? Ya, maka malaikat maut jawab, ya, engkau zat yang maha hidup yang tidak mati, tinggal hamba-Mu yang lemah, iaitu malaikat maut. Masa tu semua dah dicabut dah.
Ya, dekat alam semesta ni semua dah dicabut. Tinggal yang hidup masa itu tinggal Allah dan malaikat maut saja yang masih hidup. Ya. Baik. Kemudian apa dia? Kemudian firman Allah, wahai malaikat maut, tidakkah engkau telah mendengar firmanku, kullu nafsin za'iqatul maut? Bukankah setiap yang hidup pasti akan mati? Ya, yaitu tiap jiwa harus merasai mati. Sedangkan engkau, kata Allah, salah satu daripada makhlukku, aku jadikan engkau untuk tugasmu itu, dan kini matilah engkau, maka matilah malaikat maut. Ya. Dalam lain riwayat, ketika malaikat maut diperintahkan mencabut rohnya, ya, maka dia pergi ke tempat di antara syurga dan neraka. Ya. Lalu apa dia? Lalu mencabut rohnya sendiri, tiba-tiba dia menjerit yang andai kata waktu itu makhluk lain masih hidup, nescaya mereka semua akan mati kerana mendengar jeritan malaikat maut itu. Tuan-tuan, nak bagi tahu betapa sakitnya. Ya, sakitnya mati tu. Kalaulah malaikat maut tu jerit, kalaulah masa tu kita masih hidup, maka kita akan mati disebabkan dengar jeritan malaikat maut itu. Ya, baik. Andai kata saya mengetahui bahawa, kata malaikat maut, andai kata saya mengetahui bahawa pencabut roh itu seberat ini, nescaya aku akan lebih lunak, lebih lembut ketika mencabut roh-roh orang mukmin. Ya, kerana malaikat maut ni kerja dia cabut je. Dia tak tahu pun sakitnya macam mana. Tapi bila saat mana dia cabut diri dia sendiri, masa itulah, kalaulah aku tahu, dia kata, kalaulah aku tahu gini punya sakit, nescaya aku akan berlemah lembut ketika mencabut nyawa-nyawa orang-orang mukmin. Allahu Akbar. Tuan-tuan, sedikit perkongsian berkaitan tentang sakitnya mati ini, ulama ada sebut. Antaranya sakit mati ibu-ibu yang melahirkan anak, itu baru satu daripada 99 sakit kematian meninggal dunia. Allahu Akbar. Kita sakit ni, ya, beneran. Ya, ketika mana kita nak, ya, melahirkan anak, itu baru satu daripada 99 sakitnya kematian. Kemudian ulama juga disebut bagaikan kita disiat-siat kulit kita. Ada juga yang riwayat lain yang mengatakan sakitnya mati bagaikan kita dicincang dengan 1000 cincangan pedang. Allahu Akbar. Ya, bagaikan kita ni dicampak dekat apa dia? Dekat, ya, panggangan api, kemudian disiat. Allahu Akbar. Bagaikan kita direbus hidup-hidup. Tuan-tuan, ya, air menggelegak kawah, kita celup badan kita, hidup-hidup. Sakitnya mati, na'udzubillah. Ini hanya bagai-bagaikan. Tapi sebenar-benarnya Allahu a'lam. Ya, kalau nak tahu mati dulu, baru tahu. Sekarang ni kita boleh andai-andai begitu saja. Ya, baik. Ya. Kemudian Allah Taala berfirman, ya, kepada dunia yang rendah ini, di manakah raja-raja dan putera-putera raja, di manakah raksasa-raksasa dan putera raksasa-raksasa yang makan rezekiku tetapi menyembah yang lain. Kemudian Allah berfirman, limanil mulkul yaum lillahi wahidil qahar. Siapakah yang mempunyai hak milik pada hari ini? Pertanyaan ini tidak ada yang menjawab, maka Allah sendiri menjawab, hanya bagi Allah yang tunggal dan memaksa segala sesuatu. Allahu Akbar. Allah Ta'ala tanya, ya, mana raja-raja? Maksudnya, mana orang yang sombong dulu? Yang mana dia tak nak sembah Allah? Mana yang hebat sangat tu? Ya, kita ni tuan-tuan, ramai apa dia? Ramai yang bertuhankan selain daripada Allah. Kita sembah Allah, tapi hati kita ni bertuhankan apa dia? Duit. Bila bunyi azan, mana lagi penting kita? Allah ke duit? Ramai di antara kita yang gagal kan? Ya, misalnya apa lagi? Contohnya dalam bab halal haram. Ya, ramai orang gagal tuan-tuan. Sanggup terima rasuah juta-juta. Mata-mata apa dia? Semata-mata nak nempah neraka Allah. Tapi sebab dia tak faham. Dia tak ada kesedaran. Ya, tuan, macam mana? Boleh tak saya ambil projek ni? Tak boleh. Saya bagi komisen 10%. Kata. Ya, katalah projek tu 1 bilion. Dapat berapa? 1 juta. Kalau 10% berapa? 10 juta lah. Ya, betul. Ya, 10 juta. Agak-agak tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat 10 juta, nak istikharah ke apa? 10 juta, duk tengok kaya kereta dah botak. Tengok kejap lagi nak bayar sewa rumah. Sewa kereta pun tertunggak 3 bulan.
Ada pula orang nak bagi 10 juta. Masa tu tak kisahlah berkopiah ke, belajar mana. Ya, belajar USIM ke, belajar UKM ke, ambil master ke. Masa tu bukan ilmu tapi iman. Itu dia. Ilmu setan pun banyak setan. Iblis lagi banyak, alim lagi dari kita. Tapi masa tu iman kita. Ya, adakah berbaloi, jangan kata 10 juta, berjuta-juta, berbilion, dunia seisinya pun tidak berbaloi kalau ianya menempah neraka Allah, tuan-tuan. Ni orang yang faham cakap macam tu. Orang yang tak faham, alah, nanti kita 10,000 ataupun 7,000 kita pergi Mekah, nangis-nangis depan Kaabah, settle lah. Ini orang yang tak faham. Ya, nanti 1% aku bagi ke anak yatim tapis, minta dia solat hajat, doa untuk aku supaya Allah ampun dosaku, cukup lah. Ini orang tak faham. Ni Allahu Akbar. Ya, tuan-tuan hadirin sekalian, ya. Sebab itu pentingnya tanbihul ghafilin, peringatan bagi orang lalai ini bahawa bahawa mati ni sangat sakit, yang mana kita nak berdepan dengan Allah ni takkan kita nak bawa bergunung-gunung dosa. Ya. Jadi malulah kita di hadapan Allah. Malunya kita ni tuan-tuan, siapa yang dosanya banyak, malunya berhadapan dengan Allah sampai kita punya kulit-kulit muka ni berguguran. Ni kerana malunya besok kita di hadapan Allah sekiranya membawa dosa yang banyak. Ya. Allahu Akbar. Baik. Kemudian Allah menyuruh langit maka menurunkan hujan. Ni semua dah meninggal dunia dah ni. Ya, tadi kita dah cerita dah. Ya, episod lepas dah meninggal, cuma ada yang tertinggal. Ya, Allah Taala tanya siapa yang tertinggal, iaitu Jibril, Mikail, Israfil, Hamalatul Arsh, ya, dan juga malaikat maut. Kemudian malaikat maut diarahkan untuk cabut nyawa seluruhnya dan tinggallah dia. Dan Allah juga suruh malaikat maut meninggal, suruh bahasa sini matilah, tapi ayat meninggal dunia tu macam sopan sikit kan. Ya, lalu habis semua. Kemudian Allah Ta'ala suruh langit menurunkan hujan bagaikan air mani lelaki selama 40 hari. Ya. Sehingga air telah menggenang, ya, menggenang ni maknanya memenuhilah, ya. Mengalir pun boleh, ya, di atas segala sesuatu setinggi 12 hasta. Ya, 12 hasta ni kira tinggi jugalah. Ya. Maka Allah menumbuhkan makhluk bagaikan tumbuh sayur mayur sehingga sempurna. Maka kita apa dia? Ya, kita hidup semula. Maha suci Allah. Tak ada benda yang pelik bagi Allah. Tuan-tuan, biji benih kita siram air hari-hari boleh tumbuh. Tuan-tuan boleh buat? Subhanallah. Kuasa Allah kan? Biji benih kecil tu siram air hari-hari boleh jadi pokok durian besar. Allahu Akbar. Ni maha suci Allah. Jadi kalau cerita ni tak pelik langsung, Allah boleh buat. Ya. Jadi tumbuhlah kita bagai sayur mayur, bukan jadi sayur. Tumbuh bagai sayur. Ni kalau salah tafsir ni, kita jadi sayur ya. Bukan, tumbuh bagai sayur. Ya. Sehingga sempurna kerangka badannya sebagaimana semula dahulu. Ya. Kemudian, ya, Allah menyuruh hiduplah wahai Israfil dan Hamalatul Arsh. Jadi orang yang pertama hidup siapa? Malaikat Israfil dan Hamalatul Arsh yang menjaga arasy. Ya, maka hiduplah mereka. Lalu Allah menyuruh Israfil, ya, meletakkan sangkakala di mulutnya. Lalu Allah menyuruh hiduplah Jibril, Mikail, maka hiduplah kedua-duanya. Kemudian Allah memanggil roh-roh dan diletakkan dalam sangkakala. Kemudian Allah menyuruh Israfil meniupnya untuk membangkitkan. Maka keluarlah roh-roh bagaikan lebah telah memenuhi angkasa antara langit dan bumi. Lalu masuklah roh itu ke dalam jasad di dalam hidung. Maka bumi mengeluarkan mereka. Itu dia. Ya, mula Allah Ta'ala dah jadikan jasad, tapi roh tak ada lagi. Kemudian Allah Ta'ala hidupkan malaikat Hamalatul Arsh dan juga malaikat Israfil. Kemudian memasukkan roh-roh kita ini di dalam, ya, semboyan. Ya. Semboyan ni bukan kecil. Ya, bukan semboyan telah berbunyi, itu semboyan askar kecil je. Ini semboyannya besar antara langit dengan bumi. Besar tak besar? Besar. Ya, kemudian tiup yang ketiga, iaitu apa dia? Menghidupkan. Pertama, menakutkan. Kedua, mematikan. Ketiga, menghidupkan semula. Ini cerita bukan cerita dongeng, tuan-tuan. Bukan cerita kartun, Goku, Ultraman, tak. Ya, nampak macam hujan lah, hidup balik lah, apa semua kan. Ada orang yang tak percaya.
Ini tentang akidah keimanan kita, tuan-tuan. Kalau tak percaya ni, gugur iman. Itu dia. Ya, rosak akidah. Kerana ini perkara ghaibiyah. Perkara-perkara yang sam'iyah. Perkara yang kita hanya tahu, melainkan apa dia? Hanya dengan perkara sam'iyah ni perkara yang hanya kita boleh tahu dengan sima'i, mendengar daripada baginda Rasulullah. Rasulullah tak ada, tapi Rasulullah sampaikan kepada sahabat, sahabat sampaikan pada para tabi'in, ya, kemudian ulama sampai ke kita, dan banyak dah yang telah dibukukan. Ya, jadi kita kena percaya benda ni. Tak ada mustahil bagi Allah. Ya, baik. Seterusnya, ya, Nabi SAW bersabda, saya orang pertama yang keluar dari bumi. Siapa yang paling pertama sekali keluar? Ya, Nabi Muhammad. Dalam hadis lain, sesungguhnya Allah, ya, jika telah menghidupkan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, maka mereka pergi ke kubur Nabi SAW membawa burak dan perhiasan-perhiasan syurga. Ya, jadi selepas daripada itu, jadi manusia yang pertama yang dihidupkan adalah Rasulullah SAW. Maka terbukalah bumi untuk Nabi SAW, dan ketika melihat Jibril, segera bertanya, wahai Jibril, hari apakah ini? Jawabnya, ini adalah hari kiamat, hari yang pasti. Ya, maka inilah hari kiamat, hari yang pasti, hari yang sangat menggetarkan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ya, kita ni sebenarnya, kalau kita rasa kita dah tua 70 tahun, 50 tahun, 40 tahun, tuan-tuan, sebenarnya hidup kita ni belum lama. Ya, sebenarnya kita akan menghadapi satu episod yang lagi lama. Ya, nampak tak? Ini baru cerita pasal apa dia? Ini baru cerita tentang kehancuran. Ya, dihidupkan. Belum kita cerita tentang apa yang berlaku di alam barzah. Satu tempoh yang lama juga. Ya, dan Rasulullah janji, siapa yang selamat di alam barzah, dia akan selamat di semua episod. Ya, tak kisahlah di mizan ke, tak kisahlah di titian sirat ke, tak kisahlah di padang mahsyar ke, tapi siapa dekat alam kubur tak lepas, yang lain semua tak lepas. Ya, tuan-tuan, kalau kita masuk daripada Indonesia nak masuk sini, bawa dadah, checkpoint pertama dah tak lepas. Ada baki contoh 100 checkpoint lagi. Pertama dah tak lepas, sampai ke 100 dah tak lepas. Sungguh tak? Itu dia. Ya, jadi sebab itu, tuan-tuan, ya, kita kena bersedia. Ini satu benda yang mengerikan, tuan-tuan. Masuk je alam mahsyar ni, ya, kita dibangkitkan, dikumpulkan satu dunia daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang kita dihimpunkan, ya, dalam keadaan gelap gelita. Berapa lama? Kita kena tunggu selama 70 tahun. Ya, gelap gelita ni gelap. 70 tahun tunggu, tuan-tuan. Kita, tuan-tuan, dekat rumah kita blackout. Baru sejam dah mengamuk-ngamuk telefon TNB. Tak datang-datang pun. Janji 15 minit, ni dah sejam dah. Panahnya kita kan. Gelap. Ya. Baru sejam. Ni berapa lama? 70 tahun. Ya. Ramai orang. Masa tu apa dia? Masa tu kita menangis. Tuan-tuan, kita menangis sejam pun dah rasa lama lah. Ni 70 tahun menangis. Sampai air mata diganti dengan air mata darah. Ya, sampai air mata dan peluh-peluh ini menjadi lautan, jadi laut. Allahu Akbar. Sampai memenuhi antara apa dia? Sampai ke paras dagu dan paras mulut. Ya, hanya terselamat orang beriman saja. Allahu Akbar. Tuan-tuan, peluh kawan kita ni macam-macam. Ada bau bawang, ada bau durian, ada bau cendol, macam-macam bau ada. Bergabung daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Macam-macam bau. Tak terkatalah bau tu. Allah. Ya. Seterusnya. Sampai mana dah tadi? Ya. Ini hari kiamat, hari yang pasti, hari yang sangat menggetarkan. Lalu bertanya, wahai Jibril, bagaimana untuk umatku? Subhanallah. Rasulullah tanya siapa dulu? Umatnya. Betapa cintanya Rasulullah. Masa hidup, tanya umatnya. Nak meninggal dunia, tanya umatnya. Bangkit je, celik je, tanya umat. Kita bangun tidur, celik-celik, tanya umat dah. Empun ayah, jatuh ke? Kat bawah bantal tu ya. Oh ya. Kita tak fikir tentang jiran kita. Kita tak fikir tentang masalah masyarakat di India misalnya. Ya, kena apa dia? Ya,
berlaku dizalimi. Ya. Tapi kita fikir apa dia? Di kita dulu. Betul tak? Tapi Rasulullah fikir siapa dulu? Umatnya. Ya, baik. Apakah yang diperbuat oleh Allah terhadap umatku? Jawab Jibril, terimalah kabar gembira kerana engkau yang keluar dari bumi. Kemudian Allah menyuruh Israfil meniup sangkakala. Tiba-tiba serentak mereka telah bangkit melihat keadaan. Kami kembali ke hadis Abu Hurairah. Maka keluarlah manusia dari kubur mereka dalam keadaan telanjang bulat. Ya, tak ada berpakaian. Masa tu tuan-tuan, bukan sibuk nak tengok ya kemaluan sesiapa, tak ada. Masa tu semua bimbang. Ya. Bimbang tentang apa dia? Bimbang tentang keselamatan amalan masing-masing. Ya, baik. Menuju kepada Tuhan mereka kemudian berhenti di suatu tempat selama 70 tahun. Ni tadi saya sebut dah. Ya, kita akan berhenti selama 70 tahun. Ya, tuan-tuan, kita sebuah musafir perjalanan. Musafir kita dulu alam roh. Kita tak ingat, tak ada siapa ingat. Kat dalam ni tak ada siapa ingat. Orang ingat ni orang betul-betul hebat, beriman. Ya, okay, wali-wali Allah dia boleh ingat apa yang dibuat zaman roh dulu. Tapi orang biasa memang tak ingat. Kita memang tak ingat. Saya pun tak ingat. Ya, apa kita buat zaman roh. Kemudian kita masuk alam rahim. Pun tak boleh lama, 9 bulan. Tak ada, ada yang 9 tahun dekat dalam perut mak dia. Tak ada, 9 bulan. Perjalanan kita dah selesai. Kemudian perjalanan sekolah rendah, sebahagian kita dah selesai. Perjalanan sekolah menengah dah selesai. Perjalanan universiti dah selesai. Perjalanan perkahwinan ada yang sedang. Ada perjalanan dah alam cucu. Ini perjalanan. Ya, tuan-tuan. Dan episod ini apa dia? Ini kita cerita tentang masa depan. Sebab itu orang mukmin masa depan dia akhirat. Orang dunia dipikir apa dia? Masa depan apa dia? Kau ni tak ambil SPM, tak ada masa depan kau ni. Oh, jangan. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang jutawan tak ada SPM? Berapa ramai orang yang ada PhD doktor, minta kerja tak dapat? Awak apa? PhD. Sorry lah, saya boleh bagi, tempat kilang kami ni boleh bagi paling tinggi gaji 1,500 lah. Nampak? Ada doktor PhD tak diterima pula. Nampak tak? Kenapa? Yang bagi rezeki bukan PhD. Ya, tapi kita ikhtiar lah. Oh ya, kamu pergi ambil PhD? Ya. Yang bagi rezeki bukan PhD lah. Tampor je. Kan? Ayah suruh kamu ikhtiar. Ayah tahulah. Ayah bukan tak sekolah. Kan? Ayah tahulah. Yang bagi rezeki itu Allah. Kita ikhtiar lah. Sambung belajar. Sambung master, PhD. Kalau ada peluang lah. Cuma, saya nak bagi tahu, kita jangan rendah-rendahkan orang. Ya, mentang-mentang kita apa dia? Kita ada PhD, dia tak ada PhD, dia ada master, tak ada master. Kita rendah-rendahkan. Kenapa dia? Kerana kejayaan, tuan-tuan. Ya, bukan apa dia? Bukanlah orang yang di PhD master semata-mata. Kadang-kadang kita tengok anak kita tak sambung PhD, tak sambung doktor, biasa-biasa. Ya. Anak orang lain sambung PhD, doktor, dia dapat ketinggian. Ya. Ketinggian apa dia? Dipandang masyarakat. Anak kita belum tentu tak dapat ketinggian. Boleh jadi Allah tinggi dari sudut yang lain. Boleh pergi masjid surau dengar kuliah-kuliah. Allah tinggikan dari sudut agama. Ya. Allah mungkin tak dipandang oleh masyarakat Allah, tapi dapat pandangan daripada Allah yang lebih mahal. Ini tuan-tuan kita kena faham dalam hidup. Ya, kita rasa kita dah berjaya, ada PhD doktor apa semua. Lagi berjaya, bagus ada PhD doktor, dan masa yang sama apa dia? Surau masjid pun tak tinggal. Dua-dua dapat. Fi dunia wal akhirah. Subhanallah. Itu dia. Tapi jangan kita apa dia? Jangan kita jumuk sangat. Ya. Maksudnya apa dia? Tak ambil SPM. Kenapa tak ambil SPM? Dunia ni semua. Kan? Awak tak ambil SPM? Dunia semua ni. Lembu kambing boleh makan. Kan? Mana ada SPM? Kan? Elok tampor. Bukan macam tu. Maksudnya tuan-tuan, kita dunia pada hari ni, ya, realiti pada hari ni memerlukan itu. Ya, jadi kita kena usahakanlah, betul tak? Contohnya, awak IC hilang. Kenapa kamu pergi buat IC? Yalah nanti nak pergi hospital macam mana? Kalau tak ada IC, nampak tak? Kenapa tak cakap? Ini kan dunia semua ni. Cakap balik. Kan? Dunia semua. Maknanya ni satu keperluan. Pada zaman sekarang ni satu keperluan. Jadi, kadang-kadang memang ada setengah orang yang dia biar anak dia tak ambil SPM pun semua kan. Itu dia. Tapi sekarang ni alhamdulillah kerajaan dah memudahkan. Mana-mana yang tahfiz ni boleh ambil fast track. Tuan-tuan, pengalaman saya. Fast track ni sangat hebat. Kalau anak-anak kita sungguh-sungguh ada pelajar ni dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5 dapat 1A pun tak ada. Bahasa Melayu pun dapat B ataupun tak dapat A. Padahal dia orang Melayu ni, kan?
Orang yang fast track ni, dia hafiz Quran, dia ambil SPM setahun je. Dia dapat 5A. Subhanallah. Ni tuan-tuan. Sebab apa dia? Al-Quran dia boleh bawa. Akademik lagi boleh. Ya, silakan. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا كريم الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma salli ala sayyidina. Oleh kerana dah terlanjur tadi berkenaan tentang SPM tadi, saya simpulkan ringkas ya. Kerana kita isunya sebab baru je lepas keputusan SPM keluar kan. Ya, jadi macam mana sikap kita, tuan-tuan? Ya, begini. Ya, siapa yang ambil SPM jangan memperlekeh orang yang tak ambil SPM. Ya. Kerana apa dia? Kerana SPM adalah apa dia? Hidup adalah tentang pilihan dan juga keperluan. Mungkin bapak dia raja, duit banyak, kan? Dia tak perlukan. Dia dah kat you dah. Contohnya, kita sebab apa ambil SPM? Sebab nak masuk universiti ni apa kan? Contoh. Ya, dia tentang soal keperluan dan juga ya, pilihan. Dah dia tak nak, itu pilihan dia. Ya, dan kita jangan rendah-rendahkan dia. Kau tak ada masa depan lah, apalah semua, jangan. Okey? Itu dia. Dan orang yang tak ambil SPM, contohnya, ada mungkin dia ada kita yang kita ada pandangan bahawa anak saya mesti kena pondok dan tak perlu ambil SPM. Dan kita jangan pula mengatur orang ni ambil SPM ni dunia semua.
Ya, tak percaya pada Allah. Rezeki ni adalah datang daripada Allah. Bukan macam tu. Faham tak? Ya, bahawa sikap. Ya, saya nak bentuk bahawa apa pun pilihan tuan-tuan, sikap kita. Ya, itu kesimpulan dia. Ya, sebab betul zaman sekarang ada lagi. Mungkin ada, mungkin tak ada, tapi tempat saya ada. Yang mana dia memang anak dia tak semua tak nak, dia tak bagi belajar sekolah-sekolah kerajaan. Ya, tak bagi ambil SPM pun semua ni, kena belajar pondok je. Itu dia. Kita nak kata jumuk pun dah itu pilihan dia. Maknanya kita jangan rendah-rendahkan dia. Dan mungkin ada di antara kita yang pondok je, tak nak terima SPM pun begitu juga. Ya, jangan pun dia merendah-rendahkan orang yang ni. Maknanya kita tuan-tuan, apa pun pilihan tuan-tuan, ya, kita ni masing-masing nak menuju Allah, bukan nak merendahkan sesiapa. Respect each other. Betul tak? Itu ya. Baik, seterusnya sambung sikit lagi. Allah membiarkan mereka tidak melihat atau memutuskan keadaan mereka. Mereka menangis sehingga habis air mata. Saya dah sebut dah. Dan mengeluarkan darah. Allahu Akbar. Ya, dekat pada mahsyar nanti sampai habis air mata dan mengeluarkan darah. Dan berpeluh sehingga banjir sampai ke mulut. Tadi pun saya dah ulas. Ya. Kemudian mereka dipanggil ke mahsyar. Mereka berpusu-pusu menuju panggilan itu. Maka apabila telah berkumpul semua makhluk jin dan manusia dan lain-lainnya, tiba mendengar suara yang keras dari langit. Maka terbuka langit dunia dan turun daripadanya sepenuh penduduk bumi daripada malaikat. Ya, kemudian apa dia? Turun pula malaikat dan mereka langsung berbaris. Ya, berbaris macam mana itu tak tahulah. Ya, Lalu bertanya, apakah ada di antara kamu yang membawa perintah Tuhan untuk hisab? Dijawab, tidak ada. Ya, ditanya, wahai malaikat, ada tak Allah Ta'ala bagi tahu tentang perintah hisab? Belum. Ya, kemudian turun ahli langit kedua, ya, dan berbaris. Kemudian turun penduduk langit ketiga dan seterusnya sampai langit ketujuh, masing-masing berlipat dari yang sebelumnya, dan semua malaikat itu melindungi penduduk bumi. Ya, turun ni berbaris ni, dia apa dia? Dia mengepung. Ya, dia disebut dalam kitab ni dia kepung kita. Sebab apa dia? Sebab jin dia boleh terbang tak? Dia boleh lari tak? Dia boleh lari. Ya, jadi malaikat-malaikat ni kepung semua penduduk yang duduk di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti mana yang telah dijelaskan oleh Abu Lais, ya, dengan sanadnya daripada Abu Ad-Dhahhak berkata, sungguhnya Allah akan menyuruh langit dunia terbelah dan mengeluarkan semua malaikat yang ada dalamnya, maka turun semuanya dan mengepung bumi dengan apa yang ada di bumi. Kemudian langit kedua dengan isinya, kemudian yang ketiga dengan isinya, kemudian keempat dengan isinya, kelima dengan isinya, keenam dengan isinya, kemudian ketujuh dengan isinya, sehingga merupakan 7 barisan malaikat. Ya, setengahnya dikepung oleh setengahnya, sehingga penduduk jika pergi ke mana saja mereka mendapatkan 7 barisan malaikat itu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 1 terkepung dengan 2, 2 terkepung dengan 3, 3 tempat masing-masing mengepung. Kita duduk tengah-tengah situ. Tak boleh lagi. Allah Ta'ala berfirman, ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu. La tanfuduna illa bisultan. Hai para jin dan manusia, jika kamu dapat tembus langit, ya, tembus bumi, silakan tembuskan. Sila menembusinya, dan kamu tidak akan menembusinya kecuali dengan kekuatan. Ya. Dan ayat yang lain, wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikah tanzila, dan pada hari terbelahnya langit dengan awan dan turun pada malaikat-malaikat. Ya, hadirin sekalian, ni gambaran, ya. Pada ni cerita je, ya. Pada gambaran yang sebenar lebih dahsyatlah, ya. Allahu Akbar. Hadirin sekalian, sampai Allah Taala cabar siapa-siapa yang boleh lepaskan diri, ya, sila tembus 7 lapisan tersebut. Ya, Allahu Akbar. Nescaya tak ada siapa yang mampu melarikan diri ketika itu. Bertahun-tahun kita akan, ya, duduk di padang mahsyar Allah, sehinggalah hari, ya, hari seterusnya yang kita akan, ya, bincangkan pada episod yang akan datang. Jadi terima kasih semua, ya, di atas, ya, perhatian semua. Boleh tanda sampai mana kita akan pada akan datang, kita akan masuk pada surat yang ke-47. Tanda kok saya lupa. Ya, surat 47. Ya, untuk kita cerita bagaimanakah episod perjalanan yang seterusnya di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala ala wa alam. Ya, mohon maaf atas salah silap. Mudah-mudahan yang sedikit itu memberi manfaat yang banyak buat kita bersama. Ya, tuan-tuan di luar sana, siapa yang nak dapatkan madu, ya, bolehlah
dapatkan, mungkin jadi kita punya protection kita untuk menghadapi coronavirus dan sebagainya, kan. Bukanlah boleh sembuh ke dan sebagainya, itu kerja Allah Ta'ala lah, tapi ini ikhtiar kita, kan. Boleh dapatkan, boleh ambil dulu kat botol ada nombor akaun, boleh transfer bila lapang insya-Allah. Seterusnya marilah kita sama-sama tadah tangan doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa-dosa kami yang menggunung tinggi ya Allah. Ya Allah, pada hari ini ya Allah, kami ya Allah baca kitab Tanbihul Ghafil ini ya Allah, menceritakan ya Allah berkenaan tentang peristiwa yang perlu kami alami ya Allah. 70 tahun kami duduk di padang mahsyar Allah. Ya Allah, kami bimbang keselamatan kami itu ya Allah. Ya Allah, kebimbangan kami hari ini bukan tentang coronavirus itu ya Allah. Ya Allah, itu hanya kebimbangan kecil berbanding dengan kebimbangan kami ya Allah di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan kami ya Allah. Selamatkan kami ya Allah pada hari penghisapan nanti ya Allah. Selamatkan kami ya Allah. Pertamanya ya Allah, ketika mana ya Allah kami, di saat mana kami meninggal dunia, ya Allah izinkan kami untuk kami mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, ketika mana kami mula melangkah masuk ke alam barzah ya Allah selamatkan kami ya Allah, agar kami dapat menjawab semua persoalan daripada malaikat itu ya Allah. Ya Allah, seterusnya perjalanan yang seterusnya ya Allah, selamatkan kami di padang mahsyar ya Allah. Seterusnya ya Allah, selamatkan kami pula ya Allah di timbangan mizanmu ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah kau serahkan catatan amal kami di tangan kanan kami ya Allah. Kami bimbang ya Allah. Ya Allah, sekiranya catatan amal itu ya Allah mula digerakkan ya Allah dan meletakkan di tangan kiri kami itu ya Allah, kami mohon dengan limpah kasih sayang dan rahmat-Mu ya Allah, ampunkan seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Jangan biarkan kami keluar daripada surau ini dan masjid ini ya Allah, melainkan setelah Kau mengampunkan seluruh dosa-dosa kami itu ya Allah. Ya Allah, kami mendatangkan ini ya Allah, selamatkan pula kami ya Allah di titian sirat-Mu ya Allah. Ya Allah, betapa ya Allah hanya orang-orang yang beriman dan juga benar-benar bertakwa saja ya Allah dapat melalui ya Allah jambatan yang sehalus rambut yang dibelah 7 ya Allah. Ya Allah, seterusnya ya Allah selamatkan kami ya Allah agar kami tidak terhumban di dalamnya ya Allah, dan seterusnya ya Allah melayakkan kami masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, sungguhnya perjalanan hidup kami ya Allah terlalu panjang ya Allah. Namun ya Allah, di dunia ini ya Allah merupakan ya Allah tempat kami bercocok tanam untuk kami menghadap di hadapan-Mu nanti ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berilah kekuatan untuk kami ya Allah membuat sebanyak-banyaknya kebaikan demi kebaikan itu ya Allah. Dunia ini ya Allah terlalu sementara dan sebentar untuk kami buat khianat, untuk kami ya Allah, untuk kami buat riya, ujub, sum'ah, takabur, untuk kami bermaksiat padamu ya Allah. Ya Allah, dengan waktu yang ringkas dan sedikit ini ya Allah, penuhilah amal-amal kami dengan amal-amal yang banyak dan amal yang saleh ya Allah. Matikan kami dalam husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Yang baik datang daripada Allah, kelemahan atas diri saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.